Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tengku Adira. Nama saya Efrizana. Okey, hari ni kita nak pergi ke Pulau Pangku. Kita nak tahu lebih lanjut tentang ikan bilis mata biru. Jom kawan-kawan kita pergi beli tiket. Jom. So, kita dah sampai dekat kaunter tiket. Sebelum kita nak beli tiket, kita mesti isi dulu ini dan ambil tiket di kaunter tiket. Kita dah dapat tiket. Bagi perjalanan ke Pulau Pangku, pengunjung boleh menaiki feri sama ada menerusi JT Lumut atau JT Marina Island. Kali ini kami menggunakan JT Marina Island kerana ia hanya mengambil masa 15 minit untuk sampai ke JT Pulau Pangku. Semasa di atas feri, pengunjung boleh mengambil peluang pergi ke dek luar untuk mengambil angin dan menangkap gambar kenang-kenangan. Tapi pastikan jangan keluar semasa hujan ya, basah kuyup nanti. Pangku? Pulau bebas cukai. Lepas ni kita nak pergi mana Adira? Jom. Kita kat mana ni? Kalau kawan-kawan nak tahu, sekarang ni kita berada di kilang pemprosesan ikan bilis mata biru. Oh, inilah kilang perikanan Maturai. Ya, kilang perikanan Maturai merupakan salah satu kilang pemprosesan ikan bilis mata biru yang terdapat di Pulau Pangku. Proses yang terlibat bagi pemprosesan ikan bilis mata biru ialah proses awal iaitu menangkap ikan bilis mata biru sehingga proses terakhir iaitu proses pembungkusan. Kilang ini juga mempunyai pelbagai jenis bot nelayan yang lain yang berfungsi bagi penangkapan ikan yang berbeza. Untuk pengetahuan kawan-kawan, bot nelayan yang digunakan untuk menangkap ikan bilis mata biru dan ikan laut yang lain berbeza. Okey, selamat pagi. Nama saya Tengku Adira. Boleh akak kenalkan nama akak? Selamat pagi, nama saya Ramyawati Ramesh. Saya kerja sini lama 2 tahun. Okey, boleh akak kongsikan tak strategi pemprosesan dari mula sampai sedia dipasarkan? Dia lepas tangkap, dia rebus. Lepas tu dia hantar sini, kita jemur ikan bilis. Lepas tu dia kering, kita mesin. Mesin tu asingkan ikan bilis sampai besar, sedang, halus, kecil macam tu. Lepas tu kita packing. Bagaimana pula dengan proses pembungkusan? Kita hantar bumi. Adakah produk ikan bilis mata biru ni hantar dekat luar negara ke dalam Malaysia saja? Malaysia saja, tak ada hantar luar negara. Kak, apa beza bot yang besar ni dengan bot yang dulu untuk tangkap ikan bilis ke? Tak, ini ikan bilis, ini ikan. Ini bot lampu. Okey kawan-kawan, kalau kawan-kawan nampak, itu ialah bot nelayan hasil tangkapan ikan bilis. Bot nelayan ini telah keluar pada jam 5 pagi dan akan pulang sebelum pukul 9 pagi lah. Boleh Uncle perkenalkan diri Uncle? Okey, boleh. Nama saya Muniandi. Umur saya dah 59. Saya start ke laut umur 16. Umur 16 sampai lah ni. Semua ke laut juga. Tak biasa kerja darat apa pun. Boleh tak Uncle kongsikan pengalaman buruk Uncle masa menangkap ikan? Pengalaman buruk Uncle kalau ada, banyak ada. Masa ke laut kami langgak, bu sama bu langgak ada. Bu tenggelam ada, bu bakar ada. Kena ribut ada. Ribut tenggelam pun ada. Dalam ke laut ni macam-macam hal lah Uncle dah pernah. Tiba-tiba kalau malam masa awal pagi kan, subuh-subuh kan, langgak bu pun ada. Macam darat juga aksiden kereta dalam ke laut langgak. Persediaan bagi proses menangkap ikan bilis mata biru bermula pada pukul 4.30 pagi bagi sesi awal pagi. Sabtu, jam menunjukkan tepat pukul 4.30 pagi. Kelihatan kru bot nelayan yang lebih dikenali sebagai awak-awak bersedia dengan kelengkapan masing-masing bagi memulakan proses tangkapan ikan bilis mata biru. Persediaan sudah lengkap dilakukan, tempat juga sudah dikenal pasti dan tepat jam 5 pagi, bot nelayan bergerak keluar dari jeti. Bot nelayan ini juga dilengkapi bacaan sonar bagi mengenal pasti kawasan yang terdapat lebih banyak ikan bilis mata biru. Sistem yang sama juga digunakan untuk mengenal pasti kawasan lain bagi ikan jenis laut yang lain di bot nelayan. Meskipun cuaca pada awalnya sedikit hujan, cuaca bertambah elok dan tidak menjejaskan proses penangkapan ikan bilis mata biru. Bot sudah sampai di tempat yang ditetapkan. Awak-awak bot menjatuhkan pukat sambil bot nelayan bergerak. Proses menjatuhkan pukat ini memakan masa hampir setengah jam bagi memastikan pukat telah dijatuhkan ke dalam air sepenuhnya.
Awak-awak akan memastikan pukat yang telah dijatuhkan akan membentuk satu bulatan dengan awak-awak akan terjun dan membetulkan keadaan pukat berada di tempat yang sepatutnya. Selesai pukat membentuk bulatan, pukat akan ditarik menggunakan wheel yang terdapat pada bot nelayan sehingga semua ikan berjaya diangkat naik ke atas bot nelayan. Pukat yang dibawa naik akan disusun semula bagi memudahkan proses tangkapan ikan bilis mata biru untuk seksi seterusnya. Ikan bilis mata biru yang masih terlekat pada pukat akan dikutip dan diasingkan. Ikan-ikan lain yang tertangkap sekali semasa di pukat akan diasingkan supaya tidak bercampur dengan ikan bilis mata biru yang sudah ditangkap. Ikan bilis mata biru yang sudah dinaikkan akan menggunakan tapis besar untuk mengawak bagi memindahkan ikan bilis mata biru berbekas lain di atas bot nelayan. Ikan bilis mata biru yang sudah diasingkan daripada ikan-ikan yang lain kemudian akan direbuskan. Proses merebus ikan bilis mata biru dilakukan di atas bot nelayan. Menurut awak-awak yang di sini, proses rebusan ini perlu dilakukan di atas bot nelayan. Ini kerana bagi proses ini, air yang digunakan bagi proses rebusan ini merupakan campuran air laut dan air biasa. Selesai ikan bilis mata biru ini direbus, ikan bilis mata biru ini akan diasingkan dan diletakkan di bekas-bekas kecil dan disusun di rak sementara. Rak sementara ini menggunakan kayu kecil dan disusun bersama bekas kecil tersebut. Ikan bilis mata biru yang diturunkan dari bot nelayan akan ke proses seterusnya. Proses seterusnya ialah proses pengeringan. Ikan bilis mata biru akan dikeringkan. Kalau kawan-kawan nak tahu, mesin ini digunakan untuk mengasingkan ikan bilis mata biru mengikut saiz.